Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hai, saya Cikgu Lia. Kali ini, Cikgu akan terangkan 8 langkah menulis karangan respons terhad khusus untuk subjek Bahasa Melayu SPM KSSM. Jangan lupa suka, langgani dan kongsikan video Cikgu ya. 8 langkah menulis karangan respons terhad. Langkah pertama, baca dan fahami arahan soalan. Langkah kedua, analisis semua bahan. Langkah ketiga, kenal pasti kata kunci. Langkah keempat, merangka karangan. Langkah kelima, menulis pendahuluan. Langkah keenam, menulis isi. Langkah ketujuh, menulis penutup. Langkah ke-8, menyemak karangan. Langkah pertama, baca dan fahami arahan soalan. Lihat contoh arahan soalan ini. Maklumat di bawah berkaitan dengan amalan hidup bermasyarakat. Huraikan pendapat anda tentang amalan hidup bermasyarakat. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Pelajar, tandai maklumat penting dalam arahan soalan. Jadikan panduan apabila pelajar hendak mula menulis nanti. Dalam arahan soalan ini, tiada kata kunci diberikan seperti faedah, usaha, faktor, peranan dan seumpamanya. Langkah kedua, baca dan analisis semua bahan. Pelajar akan diberikan 2 atau 3 bahan rangsangan yang mempunyai tema yang sama. Bahan rangsangan ini boleh terdiri daripada petikan teks, sajak, pantun, grafik dan lain-lain lagi. Langkah ketiga, kenal pasti kata kunci. Kata kunci inilah yang akan memberi panduan untuk pelajar tentang idea dan perkara yang hendak ditulis dalam karangan nanti. Pelajar hendaklah membaca dan menganalisis semua bahan rangsangan yang diberi. Kemudian, kemukakan satu kata kunci daripada setiap bahan tersebut. Ini ialah contoh bahan berbentuk 2 rangkap pantun. Pohon bidara jatuhnya rebah, jambu muda dimakan kelat. Beri-memberi, jiran muhibah, bersatu hati, hidup berdaulat. Tuah bersedih membunuh jebat, kerana setia korban terikat. Tangan dihulur, salam berjabat, bergotong royong, semangat masyarakat. Daripada 2 baris akhir, setiap rangkap pantun ini, kita boleh mengemukakan kata kunci peranan anggota masyarakat dalam mengamalkan hidup bermasyarakat. Kita boleh mengesan kata kunci ini daripada frasa beri-memberi, bersatu hati, tangan dihulur salam berjabat dan bergotong royong. Seterusnya, bahan rangsangan berbentuk petikan cerpen. Lebih-lebih lagi kita yang hidup di kampung ini, muafakat menjadi keutamaan, sokong paatan pula sebaliknya. Bila sentiasa muafakat dan bersatu, bukan sahaja membawa berkat, malahan menjadikan perpaduan kita kuat dan kukuh dan tidak mudah berpecah belah, kata Pak Tan. Tok Ketua sebaliknya hanya mendiamkan diri sahaja sambil memandang cawan dan pinggan di atas meja. Daripada perenggan kedua cerpen ini, kita boleh mengesan kata kunci faedah hidup bermasyarakat. Daripada frasa membawa berkat, menjadikan perpaduan kita kuat dan kukuh serta tidak mudah berpecah belah. Bahan seterusnya berbentuk grafik atau poster. Bahan ini menunjukkan contoh aktiviti yang boleh dijalankan oleh masyarakat setempat dalam memupuk amalan hidup bermasyarakat. Contoh aktiviti yang dijalankan dalam poster ini ialah jualan amal. Langkah keempat, merangka karangan.
Karangan yang lengkap mestilah mempunyai perenggan pendahuluan, isi dan penutup. Kemudian, pelajar senaraikan kata kunci yang diperoleh daripada setiap bahan. Sebagai contoh daripada bahan rangsangan tadi, kita mendapat kata kunci peranan anggota masyarakat daripada bahan 1, bahan 2 faedah, bahan 3 contoh aktiviti. Seterusnya, berapakah bilangan perenggan yang perlu ditulis bagi karangan jenis ini? Baik pelajar, gunakan formula 4-50-5-40. Maksudnya di sini, jika pelajar memilih untuk menulis 4 perenggan, maksudnya pelajar akan menulis 2 perenggan isi dan setiap perenggan mengandungi lebih kurang 50 patah perkataan. Sekiranya pelajar memilih untuk menulis 5 perenggan yang mempunyai 3 perenggan isi, maka setiap perenggan akan mengandungi lebih kurang 40 patah perkataan. Langkah kelima, menulis pendahuluan. Peringkat menulis karangan ini adalah amat mustahak pelajar kerana karangan inilah yang menjadi persembahan pelajar untuk dibaca dan dinilai oleh pemeriksa. Perenggan pendahuluan memberi gambaran dan tanggapan awal pembaca tentang penulisan pelajar. Sekiranya pendahuluan pelajar menarik, sudah tentu pembaca mahu terus membaca perenggan-perenggan pelajar yang seterusnya. Perenggan pendahuluan menjelaskan kepada pembaca tentang isu yang hendak ditulis. Tulis pendahuluan yang menarik perhatian dan tunjukkan pendirian pelajar. Elakkan menulis isi dalam perenggan ini. Gunakan penanda wacana dan bahasa yang gramatis. Cikgu cadangkan pelajar untuk menulis 3 ayat bagi perenggan ini yang mencakupi ayat tema, ayat isu semasa dan ayat arah. Ayat tema menjelaskan tema karangan kepada pembaca. Isu semasa pula mengaitkan tema dengan keadaan semasa. Ayat arah mengarahkan fokus pembaca kepada perkara yang akan ditulis dalam perenggan-perenggan yang seterusnya. Langkah keenam, menulis isi. Bahagian ini merupakan bahagian terpanjang yang perlu ditulis oleh pelajar. Pelajar mesti menulis isi-isi karangan mengikut tugasan serta idea daripada bahan rangsangan. Perenggan ini ditulis dalam 4 atau 5 ayat yang terdiri daripada ayat isi, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penegas. Ayat isi menyatakan topik yang hendak dibincangkan. Ayat huraian memberi respons atau alasan terhadap topik yang dipilih. Seterusnya, ayat contoh mengukuhkan alasan tersebut dengan memberikan contoh semasa yang relevan. Ayat penegas mengarahkan semula fokus pembaca kepada topik yang dibincangkan. Apabila menulis, gunakan penanda wacana dan ungkapan menarik. Hasilkan perenggan isi yang menarik perhatian pembaca, relevan dengan topik yang dibincangkan dan yang paling penting, menulis dalam ayat yang gramatis. Langkah ketujuh, menulis kesimpulan. Bahagian ini, pelajar membuat rumusan idea-idea daripada perenggan isi. Elakkan mengulang ayat yang sudah ditulis dalam perenggan pendahuluan. Gunakan penanda wacana yang sesuai dan bahasa yang gramatis. Cikgu cadangkan pelajar menulis 3 ayat bagi bahagian ini, mencakupi ayat rumusan, ayat cadangan dan ayat harapan. Ayat rumusan mengalih fokus pembaca kepada tema karangan. Ayat cadangan menyatakan tindakan sewajarnya terhadap isu. Ayat harapan menjelaskan kesan atau impak daripada tindakan tersebut. Langkah terakhir ialah langkah ke-8 iaitu menyemak karangan. Selesai menulis karangan, pastikan tiada kesalahan tata bahasa, ejaan dan tanda baca. Setelah itu pelajar, kira jumlah patah perkataan. Pastikan jumlah perkataan dalam lingkungan 150 hingga 200 patah perkataan sahaja.
Sekarang, cuba pelajar membuat latihan untuk mengukuhkan kefahaman. Analisis bahan rangsangan yang akan cikgu kongsikan dan nyatakan kata kunci yang terdapat dalam bahan rangsangan tersebut. Ini arahan soalannya. Maklumat berikut berkaitan dengan jenayah cyber. Huraikan pendapat anda tentang jenayah cyber. Panjangnya huraian hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Cikgu kongsikan bahan rangsangan pertama berbentuk petikan teks. Boleh hentikan seketika video ini untuk mengesan kata kunci. Ini ialah bahan-bahan rangsangan yang seterusnya, berbentuk grafik. Hentikan seketika video pelajar untuk mengesan kata kunci daripada bahan-bahan ini. Daripada bahan petikan teks tadi, kita boleh mengemukakan kata kunci, langkah atau tindakan. Pelajar perhatikan frasa atau ayat yang cikgu tandai dengan warna kuning. Daripada bahan rangsangan berbentuk grafik pula, kita boleh mengemukakan kata kunci kesan dan contoh. Alhamdulillah, selesai sudah pelajaran kita pada kali ini. Nasihat cikgu, ingat 8 langkah utama ini sebagai persediaan pelajar untuk menulis karangan respons terhad yang baik dan cemerlang. Cikgu akan kongsikan video teknik menulis karangan jenis ini dalam video yang lain. Salam sayang dari Cikgu Lia. Bye.